so kita sambung dengan example 2. So kita ada soalan ni, okay, solve the equation of 3 sin A plus pi over 3 is equals to 0.99. Okay, so now kalau kita tengok dekat sini, kalau dia melibatkan 0 sampai pi ataupun 2 pi ataupun pi mana-mana lah yang melibatkan radian, so you have to change your calculator. Kalau nak senang lah, nak change your calculator on the red mode. So instead of kita gunakan degree, kita gunakan radian. Okay, ataupun satu lagi cara, awak boleh kira dulu semua dalam degree, and the last kali tukar jawapan akhir dengan dalam bentuk ni lah, dalam bentuk radian pun boleh. Tapi saya sekarang ni saya nak tukar terus jawapan saya dalam bentuk ni. Saya tukar saya punya angle terus dalam bentuk radian lah. So ingat apa yang kita kira sekarang ni dalam bentuk radian. Okay, so now, okay, macam biasa dia punya step dia sama juga. Okay, so now we have to find angle A. So kita macam biasalah, kita cari dulu dia punya radian dia punya reference angle. Okay, so 0.99 divided by 3. So here is sin A plus pi over 3. So kita akan dapat kat sini dalam 0.33. Okay, so dapatlah A plus pi over 3 sama dengan, okay, so ni shift sign. Okay, shift sign 0.33. Okay, so kita akan dapat dia punya jawapannya yang inilah. Okay, shift sign 0.33. So ni adalah jawapan kita. Sekejap, tengok berapa. Okay, so jawapan kita adalah dalam bentuk the radian kita adalah 0.3363. Okay, tapi sebelum tu, okay, sebelum kita nak dapatkan tu, kita kena tukar kita punya range. So kita tengok kat sini, kalau yang ni A, yang ni A plus pi over 3. So maksudnya semua ni kena tambah nak dapatkan A plus pi over 3. So yang ni pun kena tambah pi over 3. Yang ni pun tambah pi over 3. Yang ni pun tambah pi over 3 lah. So maksudnya sekarang ni kita letak dia punya range kita adalah pi over 3. Pi over 3. A plus pi over 3. Okay, ataupun okay, ni akan jadi pi tambah pi over 3, dia akan jadi 4 pi over 3. Tapi yang ni susah sikit nak nampak, so better kita tukarkan dia dalam bentuk ni lah, dalam bentuk perpuluhan. So pi over 3 dia akan jadi, okay, so 1.047 A plus pi over 3. Okay, so yang ni 4 pi over 3. Okay, so dia akan dapat 4.189. Okay, so yang ni kita punya range untuk kita dapatkan radian dia lah. Okay, so now kalau kita tengok kat sini, yang ni kan positif, kan? Kalau sign positif, maksudnya kita tahu dia berada di kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. So yang ni adalah ni dia punya ni lah. Okay, dia punya angle. Okay, so yang angle yang pertama adalah 0.3363. Okay, tak ada masalah. So A plus pi over 3 is equals to 0.3363. Okay, satu lagi adalah yang ini ke sana, maksudnya yang ini kita tahu half yang ni maksudnya kita kena sepatutnya kalau kita kira dalam radian adalah 180 lah. Tapi kalau dalam bentuk radian, satu yang ini adalah 180. Okay, half cycle adalah 180. So 180 pi, okay, dia kena tolak dengan kawasan sini. Kawasan sini kan sama dengan yang ni, 0.3363. Okay, so kita dah ada dua angle. So pi plus pi over 3 is equals to 0.3363. Okay, yang ini kita tekan calculator lah. So lebih kurang dalam, so kita tekan shift pi minus 0.3363. So yang ini tukar dapat 2.805. Okay, so dapat yang inilah tau. So yang ini dia punya kita check balik. Sentiasa kena bawa turun dia punya range supaya kita tengok jawapan ni mesti kena dalam range. So yang ini ada dalam range tak? Yang ini adalah range.
tak ada. So maksudnya yang ni kita akan cancel, tak ada. So tapi yang ini ada dalam range. So kita teruskan lah. So A plus pi over 3 is equals to 2.805. Okay. So sekarang kita nak pindahkan dia. A sama dengan 2.805. So yang ini tengok, yang ini A kan. So kita ambil yang inilah. Maksudnya semua ni kena tolak balik dengan pi. So baru boleh kita check A. Okay, pi kita, pi sini. So, pi 3.142, bla 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 bla. So, dapatlah jawapan yang ini, radian. Tolak. Tolak dengan pi over 3 belum lagi. So, A sama dengan 2.805 tolak dengan pi. So, kita akan dapat 2.805 tolak dengan pi over 3. So, dapat yang ini So, jawapan kita adalah 1.758 radian. Settle. Untuk example 2. Okay. So, kita tengoklah. So, yang ini dalam bentuk radian. So, suggestion saya adalah kita tukar kalkulator kita dalam bentuk radian. Ataupun kalau kita takut kita terlupa nak tukar balik dalam bentuk angle, kalkulator kita ni kan selalunya kita guna dalam angle kan. So, ataupun kita boleh buat, kita tukar dulu semua info ni dalam bentuk radian, dalam bentuk degree. Lepas tu last sekali jawapan akhir kita tukar dalam bentuk radian pun boleh. Okay. Sebab kita ikutlah mana-mana yang lebih mudah. Tapi bagi saya yang lebih mudah adalah kita tukar setting kita guna kalkulator kita guna radian mode lah. So senang. Okay. Alright. So kita pergi soalan seterusnya. Okay, soalan yang ini dia kata find the value of x range from 0 until 360. So automatically yang ini ada dalam bentuk degree. So saya tukarlah yang ini dalam bentuk degree. Okay. So, yang ini kita tengok. Okay, soalan ni diminta A sin 2x plus cos x is equals to 0. Okay. Okay, so yang ini kita tahu. Okay, so kita kaitkanlah dengan apa yang kita dah belajar. Okay, sin 2x is actually equals to 2 sin x cos x plus cos x is equals to 0. Okay, sekarang ni kita dah nampak macam ada banyak pula dia punya ratio dalam ni, ada sin, ada cos. Okay, so now kita tengok apa yang sama kat sini. Kita tengok kat sini ada cos. So kita boleh bawa keluar. Okay, cos ni kita bawa keluar. So dia akan jadi 2 sin x plus 1 is equals to 0. So kita ada dua. Sama ada cos x ni sama dengan kosong. Ataupun yang ini 2 sin x plus 1 is equal to 0. So, okay. So kalau macam ni, cos x sama dengan, kini shift cos x. Okay, so yang ni dah x kan. So maksudnya kita masih lagi ikut range yang sama. Tak perlu tukar range. Tak ada masalah. Okay. So, shift cos 0. So, dia akan dapat 90x is equals to 90 degree. Tapi, dia tak semestinya 90 je. Okay. So, maksudnya sekarang macam mana nak cari lagi satu? Okay, senang cerita. Kat sini kita bagi hot tips. Kalau kita nak cari angle sin cos yang angle dia sama dengan kosong, negatif 1 ataupun 1, kita kena gunakan gambar. Okay, contohnya kita tahu, okay, yang ini kita nak cari cos kan. Okay, gambar cos macam ni. Tahu. So, maksimum ni adalah 1 dan minimum dia adalah negatif 1. So, sini adalah kosong lah. Tengah-tengah ni kosong kan. So, sini adalah 2 pi. Sini adalah pi. So, sini adalah pi per 2. Yang ini adalah 3 pi per 2. So, kita tahu yang ini juga sama dengan, yang ini juga sama dengan, ini sama dengan 180. Ini 180 dan 360. Ini 90, ini 270. Okay, so now daripada sini kita tahu, kalau kita tekan kalkulator, kita hanya jumpa 90 sahaja. So, sekarang nak jumpa lagi satu, bila cos x sama dengan kosong, maksudnya mana part yang sama lagi dengan kosong. So, sini 90. Dan satu lagi adalah 270. Okay, let's say lah kan. Let's say lah kita dapat shift cos
Okay, cos theta sama dengan 1 contohnya. So kita tahu shift cos cos theta sama dengan 1 adalah yang ini. So dia berada pada dua kawasan. Okay, so theta sama dengan 0 dan theta sama dengan 360. Okay, kalau kata cos theta sama dengan negatif 1, so kawasannya adalah di sini. So theta kita adalah berapa? Okay, 180. Okay, macam itulah. So hot tips ni kena simpan So apabila melibatkan sin ataupun cos yang ada kosong, negatif 1 dan 1, kita kena lukis gambar. Okay. Alright. So this is the hot tips. Okay, so kita dah dapat satu angle. Okay, satu jangan lupa yang tak habis lagi Yang ini kita akan cari pula 2 sin x plus 1 is equal to 0 provided that kita tahu yang ini adalah 360. Kenapa tak payah tukar? Sebab kat sini x. Okay. Angle dia adalah X. Okay, dia bukan 2X dan sebagainya, tak ada. So, X ni sama dengan negatif 1 per 2. So, negatif 1 di sana, bagi 2, kita dapat yang ni. So, negatif 1 over 2. Again, kita guna lagi method yang sama, cari dulu reference angle. Okay, sin yang negatif adalah pada kuadran yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga dan yang keempat. Okay, so maksudnya sekarang ni nak cari dulu kat sini berapa. Sini dia punya angle ni berapa. So shift x sama dengan shift sin 1 per 2. So kita akan dapat x ni sama dengan shift sin 0.5. Kita akan dapat 30. Di mana sebenarnya sepatutnya kita lukis kat sini lah. Di mana dia punya range dia adalah 360. Dan satu lagi adalah daripada so yang ini adalah dia punya ni lah, dia punya reference angle, tapi kita nak cari dia punya angle. So reference angle nya 30. So 180 tambah dengan 30. 180 tambah dengan 30. So maksudnya kita tambahkan dengan 180. Dan satu lagi ini daripada sini ke sini, kita tahu ini reference angle di sini adalah 30. Makanya 360 tolak dengan 30. So kita dapat jawapan akhir kita adalah 210 dan juga 330. Tapi yang ni baru yang ni macam kita dah habis kira kan. So jawapan akhir mesti ditulis penuh lah. So jawapan kita ada 4. 190. Satu adalah 210. Kita susun daripada kecil sampai ke besar. So 270 dan 330. So ini caranya. So itu saja untuk video hari ini. So kita cuba tengok soalan-soalan yang lain.